Untuk video kali ini kita akan belajar bagaimana mengumpul maklumat melalui rujukan terhadap pelbagai sumber yang sesuai. Untuk yang ini 3 markah. Okey, yang kedua, menyediakan kerangka kasar penulisan. Yang ini 7 markah. Ini kajian kes yang kita buat sebelum ni. Jangan lupa setiap kali sambung kajian kes, jangan lupa isi jadual kerja ni. Ni jadual kerja ni. Kamu boleh tulis membuat proses awal, iaitu mengumpul maklumat melalui rujukan pelbagai sumber. Okey, yang kedua, membuat kerangka kasar penulisan. Okey, seterusnya kamu boleh tulis proses awal. Proses awal. Sambil tu kamu rujuk panduan calon ni. Ni kertas yang Cikgu edarkan dengan kamu sebelum ni. Panduan calon ni. Proses awal kan? Jadi dekat kajian kes ni kamu tulis proses awal 2.1. Tulis mengumpul maklumat berdasarkan pelbagai sumber. Okey. Contoh sumber buku dan internet. Contoh, cikgu sediakan 3 buku lah. Contoh rujukan utama buku teks. Okey, ini buku rujukan. Ini pun buku rujukan. Okey, kita ambil contoh yang pertama dulu, buku teks. Kamu tengok di sini. Kamu tengok ni. Pertama sekali kamu tulis nama penulis. Mana nama penulis? Dalam buku teks. Okey, buka. Ni. Nama penulis. Syed Hamid. Yang ni kamu tulis dekat sini. Pertama sekali tulis nama penulis. Okey, seterusnya tahun diterbit 2016. Okey, tulis dekat sini 2016. Seterusnya tajuk buku teks sejarah tingkatan 1 KSSM. Ni adalah yang mana jingga ni adalah tempat diterbit. Tengok buku teks, tempat diterbit ni Kuala Lumpur. Okey, tengok lagi. Yang warna hijau ni adalah penerbit. Di mana kita nak tengok penerbit? Tengok sini, bawah ni. Biasanya dekat bawah ni adalah penerbit. Dewan Bahasa dan Pustaka. Singkatan nama penulis, tahun diterbit, tajuk buku, tempat diterbit dan penerbit. Begitu juga seterusnya 2, 3 ni. Ni cikgu dah siap tulis. Dalam buku rujukan biografi ni dia tak ada penulis. Tak perlulah letak penulis kat sini. Terus letak ni. Tajuk buku, tempat diterbit dan penerbit. Okey. Sama juga macam yang ni. Ni adalah buku rujukan. Okey. Tapi ingatlah, kalau kamu tak rujuk buku ni, jangan pula kamu pergi salin letak dekat sini. Melainkan kamu ada buku ini, baru kamu salin dekat sini. Tulisan ni kamu boleh guna pen. Cikgu warnakan ni supaya kamu jelas faham. Okey. Seterusnya internet ataupun laman sesawang. Contoh macam hari ni kamu tonton video Cikgu Hamiza berkaitan dengan kajian kes. Okey. Kamu letak nama punya video tu, Cikgu Hamiza. Lepas tu tajuk kajian kes part 1. Lepas tu link ataupun talian, tulis dekat situ. Dan last sekali kamu tulis dicapai pada bila kamu
menonton video kajian kes sejarah Part 1 Cikgu Hamiza. Contoh cikgu tulis dekat sini 6 Oktober. Seterusnya kamu tonton lagi video kajian kes Part 2 Cikgu Hamiza juga. Pastikan link berlainan ni talian ni berlainan dan dicapai pada 17 Oktober. Contoh. Okey. Yang ni pula ni bukan video, tapi ni adalah laman sesawang. Contoh, kamu pergi Google demokrasi dan page tu tajuk dia demokrasi. Jadi kamu tulis tajuk demokrasi. Dan yang warna ungu ni adalah talian. Kamu salin dekat sini. Okey. Dan hujung sekali kamu letak dicapai pada bila. Ini contoh sahaja. 4-5 ni kamu buat sendiri ya. Okey. Jangan biarkan kosong. Ni cikgu sengaja biarkan kosong supaya kamu cari sendiri. Okey. Sama juga dengan buku ni. 1, 2, 3 cikgu dah tulis awal. 4, 5 ni kamu cari sendiri. Okey. 2 dengan 3 ni, kalau kamu tak ada 2 buku ni, ini 2 buku ni, tak perlulah kamu salin. Yang ni tadi sebagai contoh. Okey, sebagai contoh. Okey. Setakat ni faham untuk mengumpul maklumat berdasarkan pelbagai sumber. 2 sumber sahaja cukup. Buku dan internet. Okey. Okey, seterusnya kerangka kasar penulisan. Untuk yang ini, kamu rujuk kertas panduan calon yang cikgu edarkan dengan kamu. Okey, yang ni. Yang ni. Kamu tengok buku 3 ni. Yang ni. Pengenalan sistem pemerintahan, perkembangan ni, ciri-ciri sistem demokrasi. Nampak tak? Okey. Langkah-langkah yang patut diambil. Yang tepi ni, yang di tepi ni ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Okey, 6 sahaja. Yang ni tidak, rujukan bukan Ulang lagi sekali. 3.1 ni 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ini yang semua ni kamu pergi salin dekat sini. Dekat jadual kerangka kasar ni. Nampak? Okey, kamu tulis dekat sini pengenalan. Ni cikgu dah siap tulis. Tamadun Yunani berkembang antara tahun 1000 sebelum Masihi. SM ni adalah sebelum Masihi hingga 800 sebelum Masihi. Jadi kamu nampak tak poin yang kosong ni 1, 2, 3. Ini kamu cari sendiri. Mana nak cari? Cari di sumber-sumber yang kamu tulis sini. Buku-buku yang kamu pinjam. Laman web yang kamu buka. Cari maklumat di sini yang kamu ambil ni. Cari. Okey. Letak di sini. Cari dalam buku teks pun ada juga. Ni jangan biarkan kosong Cikgu nak kamu cari sendiri. Okey, seterusnya perkara yang kedua dalam kerangka kasar penulisan kamu. Yang ni tadi. Yang nombor 2 ni. Jangan kamu pergi salin 3.2. Ni adalah kerangka kasar. Kamu salin yang ini sahaja. Okey. Salin kat sini. Sistem pemerintahan yang pernah diamalkan oleh masyarakat tamadun Yunani. Jadi kamu tulislah monarki, oligarki, aristokrasi. Kamu tengok poin yang kosong ini, kamu pergi cari sendiri
Cari di buku yang kamu pinjam tu. Nombor 3 pun sama juga. Okey. Nombor 3 pun sama juga. Perkembangan sistem demokrasi di Athens. Cikgu tulis awal, dah siap tulis awal dah. Salin boleh salin yang ni, dan 1, 2 poin yang kosong ni cari. Mau pergi cari. Ingat tak? Yang nombor 3 ni 7 markah. 7 markah. Jadi cari maklumat yang secukupnya. Seterusnya nombor 4. Nombor 4, ciri-ciri sistem demokrasi di Athens. Yang ini 10 markah. Jadi maksudnya kamu kena cari maklumat yang betul dan tepat berdasarkan buku yang kamu pinjam. Contoh, ni ciri-ciri demokrasi di Athens. Cikgu dah siap tulis awal. Dewan Perhimpunan. Yang kosong ni cari sendiri. Jangan biarkan kosong. Cikgu sengaja biarkan kosong ni supaya kamu cari sendiri. Okey? Ciri yang kedua, majlis. Ni pun ada juga kosong ni, kamu isi sendiri, cari sendiri maklumat. Okey? Seterusnya yang kelima. Yang kelima ni langkah-langkah yang patut diambil oleh pemimpin untuk membentuk masyarakat Malaysia yang harmoni dan sejahtera. Okey, untuk yang ini 8 markah. 8 markah maksudnya 8 isi. Dekat sini cikgu letak contoh 4. Cikgu dah letak 4 lagi. 4 tu kamu cari sendiri. Okey? Okey, last sekali yang keenam, rumusan. Rumusan, kalau kamu tengok panduan calon ni, rumusan pengetahuan, nilai-nilai, unsur-unsur patriotisme ataupun harapan, 2 markah. Di sini cikgu dah siap tulis dah. Kalau dari segi pengetahuan, biasanya setiap bab kamu boleh rujuk dalam buku teks. Okey? Dalam setiap bab memang ada nilai iktibar. Iktibar ni maksudnya pengajaran. Okey, yang kosong ni, cikgu tinggalkan kosong ni, kamu pergi cari sendiri ya. Itu sahaja untuk proses awal. Ingat yang cikgu biarkan kosong ini kamu kena isi dan cari sendiri ya. Ni ingat ni. Yang kosong ni kamu cari sendiri. Okey, jangan biarkan kosong. Cikgu tak tinggalkan tempat kosong ni untuk tikus salin. Untuk cicak salin. Cikgu tinggalkan tempat kosong ni untuk kamu yang cari maklumat yang sepatutnya. Dari mana nak dapat maklumat? Dari buku. Buku rujukan yang kamu pinjam. Ini. Itu sebab cikgu suruh kamu pinjam buku di perpustakaan, ataupun kalau dah ada buku rujukan sendiri boleh rujuk. Pastikan kamu rujuk yang berkaitan dengan kajian kes lah. Okey, itu sahaja.